Hai, Assalamualaikum. So hari ni kumpulan Go Power Rangers akan bentangkan tajuk diet seimbang. So kumpulan kami akan bentangkan masa-masa untuk diet yang seimbang seperti sarapan, tengah hari, petang dan malam. So hari ni saya Nur Kamarina binti Rasni akan bentangkan tajuk macam mana pemakanan untuk breakfast. So yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan breakfast? Seperti biasa, breakfast ni dikatakan seperti makan pagi, sarapan, dan orang dulu kata suka lapik perut, orang panggil lapik perut. So kenapa pentingnya kita kena ambil sarapan ni? Sebab sarapan ialah makanan pertama yang masuk ke dalam perut kita. So sebab itulah orang dulu kata lapik perut dulu, sebab lapisan pertama dalam perut. So kalau kita ambil berminyak atau makanan yang berlemak, so lapisan pertama kita ialah yang tidak sihat lah. Sebab tu orang kata apa-apa pun sarapan dulu. Kalau pergi hospital sakit perut ke apa, doktor akan tanya, you sarapan belum? Sebab tu orang kata sarapan ni sangat-sangat penting. So kepentingan yang kedua ialah pengambilan sarapan ni sebenarnya dia akan menentukan mood pagi kita. Kadang-kadang kawan kita tak ada mood, mesti confirm dia tak ambil sarapan. Macam saya dah biasa tak ambil sarapan daripada saya sekolah lagi. Saya dah terbiasa. So sampai sekarang saya masih boleh, saya kata tak adalah mood saya teruk sangat, tapi setengah orang ada yang sampai muka monyok pergi kelas, muka masam. Sebab apa? Dia tak ambil breakfast. Dia tak menyegarkan badan dia dengan pengambilan makanan yang sihat. Makanan sarapan yang terbaik ialah pengambilan protein, sebab dalam protein dapat menyokong penurunan berat badan serta dapat menyembuhkan luka-luka dan dapat membakar lebih banyak kalori. Kedua ialah mengelakkan pengambilan minuman manis, sebab pengambilan minuman manis ni dia melambat dan merosakkan menu diet yang seimbang. Pengambilan sarapan yang terbaik ialah pengambilan roti, buah-buahan serta sayur-sayuran. Poin seterusnya, kita harus makan 5 kali sehari. Okey, selain daripada sarapan, makan tengah hari dan makan malam, mid morning snack ni juga adalah penting untuk makanan diet. Okey, mid morning snack ni adalah hidangan antara makan pagi dan makan tengah hari untuk mengelakkan mengambil kuantiti yang banyak pada waktu makan tengah hari. Kenapa mid morning snack ni penting diambil? Sebab dia dapat menstabilkan gula dalam darah, membantu kenyang lebih lama, dapat meninggikan metabolisme dan membantu membakar lemak lebih cepat, dapat memberi tenaga sepanjang hari, dapat mengawal nafsu makan yang berlebihan ketika makan berat. Okey, yang saya research, orang yang mengamalkan snacking biasanya akan turun berat lebih cepat berbanding yang tidak snacking. Ciri-ciri snacking yang bagus untuk kurus: rendah kalori, anggaran dalam 100 kalori sahaja, rendah glycemic index. Glycemic index rendah membuatkan kita kenyang lebih lama. Okey, natural food. Buah adalah digalakkan sebagai snacking dan tinggi zat. Contoh makanan snacking: kacang seperti almond, kacang tanah, lepas tu buah seperti apple, jambu batu, pisang dan seterusnya roti wholemeal tu. Okey, snacking yang tidak sesuai adalah kuih, processed food dan processed tengu. Produk tengu seperti keju dan susu adalah bagus untuk kesihatan, tapi dia punya mengandungi lemak tinggi yang akan melambatkan penurunan berat badan. Okey, bagaimana kalau kita tak rasa lapar dan kita perlu ambil tak snacking tu? Ya, kita perlu ambil sebab dia banyak kebaikan snacking. So, rugi siapa yang diet tapi tidak mengamalkan snacking setiap hari. Okey, saya Alif binti Muhammad Bairaki. Okey, untuk poin saya akan terangkan tentang pemakanan pada waktu tengah hari bagi lelaki dan wanita. Makan tengah hari harus seimbang dari segi gizi. Cara mudah untuk membantu membina makanan tengah hari yang seimbang adalah dengan memasukkan makanan sekurang-kurangnya 3 kumpulan makanan.
Yang pertama ialah sayur-sayuran, yang kedua buah-buahan, yang ketiga ialah protein. Makan tengah hari akan menaikkan kadar gula dalam darah yang memberi kita lebih tenaga yang kita perlukan untuk sepanjang hari. Ini juga membolehkan kita untuk lebih fokus dalam menjalani aktiviti harian. Makan tengah hari adalah makanan terpenting untuk semua orang. Ia memberikan tenaga dan nutrien untuk memastikan badan dan otak berfungsi dengan cekap pada waktu petang. Cara pengambilan makanan yang sihat pada waktu tengah hari sangat penting dengan syarat mematuhi peraturan diet yang sihat seperti yang saya nyatakan tadi, iaitu 3 kumpulan makanan. Okey, perbezaan kalori pengambilan makanan bagi lelaki dan perempuan juga berbeza. Untuk maklumat yang saya cari, untuk waktu makan tengah hari, lelaki memerlukan 750 kalori, manakala perempuan memerlukan 600 kalori sahaja sudah memadai. Hal ini kerana pekerjaan atau aktiviti harian untuk lelaki lebih memerlukan tenaga yang banyak berbanding wanita. Walau bagaimanapun, kadar pengambilan makanan juga harus diambil berat bagi menjamin kesihatan yang sihat sepanjang hari. Keburukan yang berlaku jika mengabaikan makan tengah hari ialah akan menimbulkan rasa lapar yang kuat, terutama jika sarapan tidak mencukupi. Seseorang akan makan tanpa kawalan pada waktu petang atau malam kerana terlalu lapar. Justru itu, jadual pemakanan harian sangat penting bagi seseorang untuk menghadkan pemakanan yang berlebihan atau tidak mengikut waktu makan yang betul. Okey, untuk yang terakhir, makan makanan yang berkhasiat membantu kebanyakan orang menjaga kesihatan, mengekalkan berat badan yang sihat dan menahan rasa lapar. Ini membantu semua orang untuk menunjukkan prestasi yang baik dalam melaksanakan aktiviti harian. Saya Nur Alia binti Muhammad Nizam. Saya akan terangkan tentang diet yang seimbang pada waktu tengah hari. Anda kena makan buah ataupun buah kering yang digabungkan dengan kacang atau biji tanpa garam kerana mempunyai protein dan lemak yang sihat dan dapat membuat anda kenyang sehingga makan malam. Okey, anda juga boleh menukar untuk makan coklat dengan mengambil sedikit apple kering yang digabungkan dengan sedikit kacang almond. Okay. Menggabungkan buah kering dengan kacang membantu menstabilkan pelepasan gula dan dapat memberi tenaga dengan sangat lama lah. Untuk yang mengambil kelas gym, okay, anda kena makan buah kering kerana buah kering ni dia lebih manis, dia 4 kali lebih manis daripada buah yang segar dan sesuai untuk orang yang aktif dalam gym semua ni lah. Contoh makanan yang dapat memuaskan dan dapat bagi kita kenyang dengan lebih lama, iaitu kurma, kismis, seleri, buah-buahan serta anggur yang sejuk bersama cube cheddar. Okey, hari ini saya ingin menerangkan tentang diet makan malam. Okey, makan malam secara amnya ialah makan pada waktu petang. Waktu yang optimum untuk makan malam adalah sekitar jam 6 sehingga 6.30 petang. Amalan makan malam ni mempunyai banyak kelebihan, iaitu salah satunya ialah melegakan sembelit. Okey, jika kita ada mengalami sembelit, amalan makan malam ni akan melegakan sembelit kita dan dia akan melancarkan proses pencernaan. Kedua adalah rasa cergas. Bila kita makan pada waktu malam dan kita bangun keesokan paginya, badan kita akan terasa lebih cergas dan hari kita akan menjadi lebih produktif. Okey, yang ketiga adalah selera makan menjadi lebih baik. Okey, jika kita makan mengikut waktu yang ditetapkan, keseluruhan selera makan kita akan menjadi lebih baik dan seimbang. Oleh itu, kita dinasihatkan makan mengikut waktu yang ditetapkan. Yang keempat adalah mengurangkan risiko diabetes. Okey, diabetes ni berlaku apabila badan menghasilkan insulin dengan tidak betul. Okey, kita dinasihatkan untuk makan pada waktu 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Okey, dengan itu insulin dapat diproses dengan betul dan mengurangkan risiko terjadinya diabetes.